Ada sedikit gangguan tadi. InsyaAllah kita sambung balik. Baik, tentang bagaimana Bani Israel ini yang tidak syukur dengan nikmat yang telah Allah kurniakan, minta lain. Allah dah bagi manna wassalwa, nikmat yang besar, tapi apa yang mereka minta tak cukup sekata minta sayur-sayur je, disenaraikan pula tu. Ada listnya. Min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, minta dengan Allah keluarkan daripada bumi ini tanaman daripada pelbagai jenis sayur mayurnya, daripada segala jenis mentimunnya, bawang putihnya, kacang dalnya, dan juga wabasaliha, bawang merahnya. Sampai macam tu sekali dia punya demandnya. Subhanallah. Sehingga akhirnya Nabi Musa menyebut, qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Adakah kamu nak tukar satu perkara yang lebih baik, iaitu hidangan manna wasalwa ini, dengan perkara yang kurang baik? Kalau kurang baik maksudnya benda biasa je lah, bawang, mentimun. Sedangkan manna wasalwa ni satu rezeki yang tak pernah ada. Sehingga Nabi kata, kamu nak tukar dengan nikmat yang lebih baik dengan nikmat yang biasa-biasa ini. Kalau kamu nak juga ini, kata Nabi Musa, ihbitu Misra, masuk balik ke Mesir, fa inna lakum ma sa'altum, maka kamu akan dapat apa yang kamu nak. Bukan apa susah, masuklah balik, pulang balik ke negeri Mesir. Ini contoh begitu juga contoh tentang ragamnya Bani Israel. Kemudian kita tengok mungkin saya tak perlu panjangkan juga, mungkin boleh tengok selepas itu pada ayat-ayat seterusnya, ayat surah Al-Baqarah 67 hingga 74. Kita akan tengok ragam Bani Israel ini yang banyak songeh ni tadi, sebagaimana yang kita tahu, sehingga diarahkan untuk menyembelih lembu ni pun macam-macam tanya, buat warna apa, kecil ke, gemuk ke, besar ke, tua ke, muda, sehingga akhirnya hampir-hampir mereka tak boleh nak melaksanakan perintah tersebut kerana terlalu banyak bertanya yang tidak sepatutnya. Yang mana Allah rakamkan, inilah sikap degil, keras hati Bani Israel, sehingga Allah sebut summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Sehingga akhir kemudian menjadi keraslah hati, degil Bani Israel ini. Selepas itu fahiya kal hijarah, keras degilnya Bani Israel ini seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan atau lebih keras lagi. Kalau kita orang Melayu ni kita sebut kepala batu, sebab nak menunjukkan degilnya, tak nak dengar cakap. Tapi Allah sebut batu pun kalau banding dengan kepala keras kepala orang yang degil ni, batu lagi lembut daripada kepala yang keras ini. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sedangkan batu pun kalau menitis air padanya, akhirnya batu ni pun boleh pecah sehingga boleh terpancar, mengalir melaluinya sungai-sungai yang mengalir daripada celah-celahnya. Maknanya menunjukkan kalau ni kepala degil ni dengan batu, kalau hantuk kedua, mana yang pecah? Batu yang pecah ke kepala yang pecah? Batu yang pecah, bukan kepala. Menunjukkan betapa degilnya Allah gambarkan tentang kekerasan hati dan kedegilan Bani Israel. Dan kemuncak kita akan tengok, saya ambil kepada kemuncaknya, tentang bila mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Bani Israel ini dengan Nabi Musa meneruskan perjalanan hingga akhirnya bila sampai di pinggir Palestin, pada ayat 21 surah Al-Maidah, Nabi Musa, Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya memberitahu kepada kaumnya Bani Israel, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah, masuklah kamu al-ardal muqaddasah, negeri bumi yang berkat ini.
Yang ini insya-Allah yang kita akan bincangkan secara detail tentang Al-Ardal Muqaddasah, bumi Palestin ini yang Allah sebut secara khusus. Allati kataballahu lakum, yang Allah telah perintahkan kepada kamu. Tapi nak menunjukkan apa respon Bani Israel. Mereka merupakan satu keturunan yang banyak songeh, suka membantah, degil. Akhirnya mereka menolak perintah jihad tersebut supaya perintah untuk pergi berperang dengan penduduk yang ada dalam bumi Palestin waktu itu yang melakukan kezaliman. Qalu, apa kata mereka? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Musa, kami sekali-kali tak akan masuk ke dalam negeri tersebut madamu fiha, selagi mana ada penduduk yang asal dalam itu. Tak cukup macam tu, mereka sebut kepada Nabi Musa, fazahab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu wahai Musa berperang dengan Tuhan kamu. Dia punya tenginnya, faqatila inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya kami kat sini, kami nak duduk je, tengok je. Kamu nak pergi perang, nak pergi berjihad, pergilah. Kami tak akan pergi, sekali-kali tak akan pergi. Inilah muslimin muslimat di antara kemuncak kedegilan Bani Israel, yang mana seterusnya kita akan tengok Allah sebut pada ayat-ayat seterusnya kebinasaan yang akan dilakukan oleh Bani Israel, sehingga akhirnya kemuliaan yang Allah sebut secara khusus kepada Bani Israel ini Allah tarik balik. Yang inilah kita nak faham, bila ditarik nikmat balik ini, kenapa selepas itu Allah sebut kalimah Yahud, untuk kita membezakan siapa sebenarnya Bani Israel, siapa sebenarnya Al-Yahud. Jadi secara rumusan awalnya, sebagai pembandingan, kita akan tengok melalui ayat-ayat yang dipaparkan, kita akan tengok penggunaan kalimah Bani Israel dalam Al-Quran. Pertamanya adalah merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah Bani Israel. Semua Allah sebutkan, paparkan sebagai yang berupa peringatan supaya kita mengambil iktibar bermula daripada sebelum kelahiran Nabi Musa sehinggalah berakhir dengan diutuskan Nabi Isa AS. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang itu adalah merujuk kepada perkara yang berlaku dalam sejarah Bani Israel. Dan perkhabaran tentang sejarah Bani Israel ini sebagai satu bangsa yang Allah muliakan pada asalnya, berakhir kesudahannya apabila kemuliaan tersebut ditarik balik oleh Allah Subhanahu Taala sebagai balasan terhadap kekufuran mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi ini, sebab itu muslimin muslimat, kita akan tengok ini satu perkara yang kita kena faham dalam kita nak menggunakan istilah Israel ni, yang sekarang ni digunakan oleh puak-puak Yahudi, Zionis Yahudi menggunakan Israel, nama Israel sebagai menamakan dengan nama negara mereka, dengan semua kementerian Ban Israel, Kementerian Pelajaran Israel. Mereka telah mengaburi mata kita dengan menggunakan istilah Israel. Sedangkan istilah Israel ini adalah lafaz yang sangat mulia yang Allah khususkan kepada hamba-Nya yang soleh, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, dan begitu juga keturunan daripada Nabi Yaqub ini yang lahirnya kebanyakan daripada semua para anbiya daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi Allah sebut perakhiran, Allah nak tunjukkan